Bab berwudu kerana memakan daging unta. Atau bab keperluan berwudu, kemestian berwudu kerana memakan daging unta. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Bara bin Azib, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wudu kerana daging unta, yakni kerana memakan daging unta. Faqala tawadda'u minha, maka Rasulullah SAW menjawab, berwuduklah kamu kerananya. Baginda ditanya tentang daging kambing, maka baginda menjawab, la tawadda'u minha, tak payahlah kamu berwuduk kerananya. Wa su'ila 'anis salah, baginda ditanya tentang bersembahyang di mabarikil ibil, di kandang ataupun tempat duduk unta. Baginda menjawab, la tusallu fi mabarikil ibil, jangan kamu bersembahyang di kandang unta, kerana ia adalah sebahagian dari syaitan. Baginda ditanya tentang bersembahyang di kandang kambing. Baginda menjawab, sallu fiha, bersembahyanglah di kandang kambing itu, fa innaha barakah, kerana kambing adalah berkat. Bab berwudu kerana menyentuh daging yang mentah dan membasuh, membasuhnya, yakni membasuh tangan kerana menyentuhnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Atha bin Yazid al-Laythi, Hilal berkata, saya tidak mengetahuinya kecuali, saya tidak mengetahui yakni Atha ini, kecuali dia mengambil dari Abi Sa'id. Ayyub dan Amr berkata, saya fikir ataupun saya rasa dari Abi Sa'id, yakni Atha mengambil dari Abi Sa'id. Cerita ni bahawasanya Nabi SAW lalu dekat seorang budak lelaki yang sedang melapah kambing. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, beralih, lari, kamu lari, beralihlah kamu, supaya aku tunjukkan kepadamu ini bagaimana cara melapah kulit itu, kambing itu. Maka baginda pun memasukkan tangannya di antara kulit dan daging kambing. Fadahasa biha, lalu ditekannya dengan tangannya itu hingga kulit kambing itu menutupi lengannya sampai ke dekat ketiak, sampai ke ketiak, hatta tawarat, sampai lindung dekat ketiak. Thumma madha, kemudian baginda pergi terus bersembahyang menjadi imam kepada orang ramai dengan tidak berwudu terlebih dahulu. Amr dalam hadisnya menambahkan, maksudnya baginda tidak menyentuh air langsung. Wa qala an Hilal bin Maimun Ar-Ramli, dan dia berkata dari Hilal bin Maimun Ar-Ramli, yakni Marwan bin Muawiyah mengambil an Hilal bin Maimun Ar-Ramli. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyadah dan Abu Muawiyah dari Hilal dari Atha dari Nabi SAW secara mursal. Dia tidak menyebutkan Aba Sa'id atau lam yadhkura, itu lebih tepat lagi. Mereka berdua tidak menyebutkan dalam isnadnya
Aba Sa'id. Bab tidak berwudu, bab tentang tidak berwudu kerana menyentuh bangkai. Tidak berwudu itu meninggalkan berwudu, maksudnya tidak perlu berwudu lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat pekan dengan memasukinya dari salah satu kawasan aliyah. Orang ramai berada di kedua belah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lalu dekat seekor anak kambing asak yang terpotong telinganya, ataupun anak kambing yang melekat, telinga dia tu melekat dekat daging dia yang sudah mati, bangkai, sudah jadi bangkai. Baginda pun memegangnya, mengambilnya, dipegangnya di telinga kambing itu. Thumma qal, kemudian baginda bersabda, siapakah di antara kamu yang suka bangkai ini menjadi haknya? Siapa yang suka nak ambil bangkai ini? Wasaqal hadis, dan perawi itu mengemukakan hadis terusnya. Babun fi tarkil wudu mimma massatin nar. Bab tidak perlu berwudu kerana kerana makan atau menggunakan sesuatu yang telah disentuh api, yakni yang telah dimasakkan dengan api, yang telah disediakan dengan api. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan katifashat, yakni paha kambing lah. Kemudian baginda bersembahyang dengan tidak berwudu terlebih dahulu. Riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah katanya, aku pernah menjadi tetamu kepada Nabi SAW pada suatu malam. Baginda pun menyuruh orang supaya dipanggang jam tulang rusuk, dipanggang rusuk kambing. Wa akhadha syafra, dan baginda pun mengambil pisau. Faja'ala yahuzzu li biha min, lalu terus menghiriskan dengan pisau itu kambing tadi, ataupun tulang rusuk kambing tadi. Qala, kata perawi, yakni Mughirah, kemudian Bilal pun datang memberitahu kepada baginda tentang sembahyang. Qala, kata perawi, Nabi SAW pun terus mencampakkan pisaunya. Wa qala, sambil dia berkata, malahu taribat yadah, apalah rosak program. Kalau kita kata dah taribat yadah, terkena tanahlah tangannya, maksudnya rosak program, tak jadi kerja. Apalah tak jadi kerja. Gitu. Wa qama yusalli, dan baginda pun bangkit, bangun, pergi bersembahyang. Al-Anbari menambah dalam riwayatnya, yang dikata-kata perawi Mughirah, wa kana syaribi wafa, ketika itu misai saya sudah panjang, faqassahu li ala siwak, maka Nabi SAW memotong misai itu dengan meletakkan siwak kayu sugi di bawahnya, di bawah misai itu. Qala, atau dia berkata, ini syak perawi, aqussuhu laka ala siwak, aku akan gunting misai engkau ini ala siwak, dengan meletakkan siwak di bawahnya nanti. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan katifan, yakni paha kambing. Kita kata bahasa Melayu Kelantan kata kateh, dekatlah tu, katifan, kateh.
thumma masaha yadahu bimishin, kemudian baginda pun menyapu tangannya dengan satu kain, selai kain, kana tahtahu, yang berada di bawahnya. Thumma qama fa shalla, kemudian bangun lalu bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam intahasa min katif, telah menggigit kambing, daging kambing dengan gigi depan dia, itu makna intahasa. Thumma shalla, kemudian baginda bersembahyang dengan tidak berwudu, yakni dengan tidak mengambil wudu terlebih dahulu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, pernah aku kemukakan kepada Nabi SAW roti dan daging, maka baginda memakannya, kemudian meminta air sembahyang, lalu berwudu, kemudian bersembahyang zuhur. Setelah itu baginda minta pula makanan hak lebih tadi, makanan yang masih berbaki tadi, lalu makan pula, kemudian pergi pula bersembahyang dengan tidak mengambil wudu terlebih dahulu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir lagi, katanya yang terakhir dari dua keadaan atau dua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak berwudu kerana memakan sesuatu yang diubah oleh api, yakni kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Abu Daud berkata hadis ini adalah ringkasan dari hadis yang pertama. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ubaid bin Thumamah Al-Muradi, katanya Abdullah bin Al-Harith bin Jaz, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami di Mesir. Saya pun mendengar beliau bercerita di masjid Mesir. Katanya, aku salah seorang dari 7 orang atau yang ke-6 dari 6 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah rumah, seorang di sebuah rumah seorang lelaki. Setelah itu Bilal pun datang, dia pun nadahu, menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salah, menceritakan tentang sembahyang. Bilal memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyanglah. Fa kharajna, kami pun keluar, kami pun lalu dekat satu orang lain pula, yang mana periuknya sedang berada di atas api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya dia, "Atabat burmatuk?" Periuk engkau sudah masak kah? Yang ini daging dalam periuk engkau itu sudah masak kah? Orang itu menjawab, "Ya, bi abi anta wa ummi." Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil seketul daging dari periuk itu. Terus baginda mengunyah daging itu sehingga sebelum beliau takbiratul ihram, dan aku memerhatikan baginda. Bab tasydid fi dzalik. Ini bab at-tasydid fi dzalik, yakni perintah kuat, perintah yang kuat berhubung dengan perkara ini, yakni perintah supaya mesti berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu, perlu berwudu kerana sesuatu yang dimasak oleh api. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari ini siapa? Abu Sufyan bin Sa'id bin Mughirah. Dia menceritakan bahawa beliau pernah pergi mengunjungi Ummu Habibah. Ummu Habibah pun menjamu dia lah, memberi minum kepadanya semangkuk sawik, memberi kepadanya semangkuk sawik. Dia pun minta air lalu berkumur
Ummu Habibah pun berkata, ya bena ukhti, wahai anak makcikku. Mek, kita kata mek, apa nama ni, ya bena ukhti, wahai anak makcikku. Itu bukan mek lah ni, awal lah kita kata. Tapi awal ni anak saudara, dia panggil gitulah, anak makcikku. Ala tawadda, ala tatawadda, yani ala tawadda. Tawadda tu mana, ala tatawadda, buang satu apa nama ni, tak. Kenapa engkau tidak berwudu? Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, berwuduklah kamu kerana sesuatu yang telah diubah oleh api, atau katanya sesuatu yang telah disentuh api. Abu Daud berkata dalam hadis Zuhri, yabna akhi, bukan yabna ukhti, wahai anak pakcikku. Awal lah maksudnya. Habis. Ini Imam Abu Daud buat maribak ni, dia nak cerita perkara-perkara yang khilaf ulama tentang batal air sembahyang dengannya. Adakah ini membatalkan air sembahyang atau tidak? Ada khilaf lah, dia nak cerita khilaf. Seperti sebelum pada ni, menyentuh orang perempuan, sama dalam hadis tu disebutkan kucup orang perempuan, siung lah kita kata, orang perempuan, hakikatnya menyentuh lah. Itulah yang dimaksudkan. Ada khilaf juga di sana. Selepas tu menyentuh zakar pula, ada khilaf juga di sana. Di sini pun ada khilaf juga. Perkara lain pula, bab lain. Yang ni tadi kita terjemah, ada beberapa terjemah tu. Babul wudu min luhumil ibil. Ini bab berwudu kerana daging unta. Satu terjemahan. Ini terjemahan sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Satu lagi, kemestian, keperluan berwudu kerana daging unta. Kerana daging unta. Yang pertama, berwudu kerana memakan daging unta. Kerana memakan daging unta. Bukan kerana daging unta saja, kerana memakan daging unta. Itu lebih tepat dengan maksud jumhur ulama. Hal yang kedua ni, keperluan, kemestian berwudu kerana daging unta. Tak mesti makan, kerana daging unta. Tak apalah. Seperti yang kita baca saat ni, riwayat daripada Bara bin Azib. Hadis-hadis ini adalah sahih belaka. Bara bin Azib ni seorang sahabat Nabi SAW yang mana pada ketika perang Badar itu masih lagi kecil, tidak layaklah untuk masuk dalam perang Badar. Sebab itu dia tidak ikut serta dalam perang Badar. Peperangan yang mula-mula sekali disertainya ialah peperangan Uhud. Dan dia telah ikut serta bersama Nabi SAW berperang dalam 15 peperangan. Dan bermusafir bersama Nabi SAW sebanyak 18 kali. Itulah tentang Bara bin Azib. Dia meriwayatkan Rasulullah SAW ditanya tentang berwudu. Berwudu kerana daging unta atau kerana makan daging unta. Faqala, baginda jawab, tawadda'u minha, berwuduklah kerananya, kerana makannya ataupun macam-macam. Lepas tu tanya tentang daging kambing, dia kata tak payah berwuduk lah. Hak tu je hak nak sebenarnya, hak asasnya. Imam Abu Daud buat mari hadis ni, hadis berwuduk kerana makan. Kalau kita takdirkan akli, al-wudu min akli luhumil ibil. Kalau kita takdirkan akli, makna makan,
Makan daging unta ni membatalkan air semaya. Kalau orang tu ada air semaya tu, dia tak mari ni. Hadis hak sebelah pihak lagi hak kata tidak batal tu dia tak mari. Dia tak mari. Ini kerana Imam Abu Daud ni banyak pendapat dia, mazhab dia, pegangan dia banyak hak serupa dengan Imam Ahmad. Banyak. Imam Ahmad kata batal air semaya. Batal air semaya. Begitu juga Ishaq, Imam Ishaq pun kata batal. Abu Daud lagu tu. Kebanyakan ulama mengatakan kerana makan daging unta ni tak batal air semaya. Inilah pendapat pegangan khulafaul arba'ah. Empat khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Abu Darda, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah dan jumhur sahabat dan tabi'in. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan anak-anak buah mereka. Mereka mengatakan tidak perlu berwudu kerana makan daging unta ataupun kerana menyentuh daging unta. Tak batal air semaya. Tak batal. Tetapi yang berpendapat kata batal air semaya ni, siapa dia? Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya, Abu Bakar ibn al-Munzir, Ibnu Khuzaimah. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar al-Baihaqi. Baihaqi walaupun dia Syafi'i tapi dalam masalah ni beza dia daripada Imam Syafi'i sendiri. Kemudian dia pegang dengan ni lah orang kata batal air semaya. Nabi SAW suruh tawaddu minha. Bila suruh tu makna wajib, batal air semaya. Dia pegangan dia hadis ni. Tapi orang lain jawab, dia kata wuduk ni min luhumil ibil ni dulu. Ini hadis ni memang sahih, betul. Memang Nabi SAW pernah perintah lagu ni. Tapi hak cerita dulu sudah masuk. Ini sudah masuk. Sah jawapan dari pihak jumhur ulama. Satu lagi jawapan mereka ialah tawaddau minha ni wuduk ni bukan wuduk istilahi ataupun wuduk syar'i. Tetapi wuduk ni maknanya wuduk lughawi. Maknanya berkomo-komo basuh tangan kau begitu je lah maksudnya. Bukan maksudnya ambil air semaya semoti. Itu jawapan yang kedua. Inilah jawapan yang masyhurnya. Walaupun ada lagi pandangan-pandangan lain bapa di suatu ketika dulu disuruh ambil air semaya kerana makan daging unta, ataupun selain daripada daging unta dalam bab akhir tadi kita baca apa-apa yang disentuh oleh api itu, termasuklah daging unta yang dimasak dengan api. Jadi setengah ulama mengatakan hak ni ada kaitan dengan hak tu. Sebab itulah kita perbaca sampai habis tadi, pasal ada kaitan dengan hak sebenarnya makan daging unta. Pas makan daging unta tu orang tak makan mentah, orang makan hak masak biasanya umumnya. Apabila masak sebab kena api itulah yang jadi batal air semaya tu, kerana makan sesuatu yang kena api ataupun yang dimasakkan dengan api. Sebab sebenarnya bagi batal wuduk tu kerana api. Makan sesuatu yang dimasakkan dengan api, tak kira lah daging unta ke daging gapo ke. Ni termasuk dalam hak tu, dalam bab tu. Ada juga yang mengatakan begitu.
Tetapi kalau kita kata ni hak berkait dengan api, hak daging kambing tu takkan orang makan betul. Nabi SAW tak suruh pula, tak payah pula ambil air sembahyang. Tentu sekali daging kambing pun seperti mana kita kata biasa je lah, walaupun boleh makan hak betul pun biasa je orang makan hak masak. Pada daging kambing pun lagu tu juga. Apa Nabi SAW tidak suruh berwudu? Ini menunjukkan bahawa tidak ada kena-mengena dengan yang dimasakkan dengan api itu. Tak ada kena-mengena, bahkan berkait dengan daging, berkait dengan daging itu sendiri. Hukumnya suku, hak tu suku. Kalau kita kata hak tu mansuh, tapi hak ni tidak mansuh. Ni golongan hak kata batal Ismail. Hak ni tidak mansuh. Hak lain-lain ialah hak kena api tu apa ni tak batal, sudah mansuh. Tapi hak ni tak. Hak ni tidak. Sebab kalau kita kata hak ni pun batal, kambing tu tentu sekali hak kita makan tu hak sudah dimasak lah, biasa je. Apa Nabi SAW tak suruh ambil air sembahyang? Maknanya tak ada kena mengena dengan hak tu. Hak ni berkenaan dengan daging. Hak ni tidak mansuh, kata mereka. Tidak mansuh. Jadi ulama yang kaitkan, cuba kaitkan dengan api itu apa sebab? Nabi SAW nak sama. Dia kalau satu perkara, kalau satu akidah dibawakan kepada umat dia, dia nak tanam, biar kejap, biar kemah. Sama lah. Gapa-gapa pun. Kalau tauhid, sama segenap benda tauhid sama. Kalau risalah, dalam apa benda pun dia kait dengan tu, pergi boleh bawa pergi ke situ. Termasuk di bawah tu. Pak tauhid sama. 3 kali. Kena witir tu, kena ganjil. Ganjil tu sebab apa? Nak suruh ingat kepada Tuhan yang satu, yang ganjil, yang tak serupa dengan gapa-gapa. Tu nak menguatkan tauhid tu, nak kemah tauhid. Banyak lagi yang lain-lain lagi. Semua ni merujuk situ. Ada juga neraka. Ni pun satu akidah juga. Neraka tu disebutkan apinya panas, apinya begini-gini. Mari dalam dunia ni sebahagian sikit saja dari api neraka tu. Api ni kita nak hindarkan dia dengan apa? Dengan air semaya, dengan air. Kita nak padamkan api dengan air. Lepas tu orang tu masuk ke dalam neraka tempat api tu sebab apa? Sebab dia melakukan dosa dengan anggota dia ni. Jadi kita masuk anggota ni. Artinya bersihkan anggota itu. Bersih akan anggota itu. Jangan kita lakukan maksiat ataupun dosa dengan anggota-anggota tadi, maka tidak masuklah kita ke dalam neraka. Dia nak pergi situ, nak bawa situ. Ada juga yang kata, ada juga yang kata ni cerita basuh ni dia peringkat dulu, kemudian dia sudah mansuh. Tujuan Nabi SAW nak suruh bersih. Dia nak tekan kepada usul bersih itu, usul bersih. Dalam Islam ni bersih tu diutamakan sangat. Nak tanam, nak kemah bersih tu macam-macam cara. Macam-macam cara. Di antaranya ni, di peringkat awal tu semua basuh tangan, berkomor. Dia tekan sangat. Sebab apa? Nak beri melekat, terbiak bersih tu. Lebih-lebih lagi kalau makanan-makanan yang berbau, yang menimbulkan bau, seperti daging unta yang kuat bau dia, lebih-lebih lagi ditekankan. Ini cerita hak dulu kata dia. Hak kemudian tidak, setelah faham dah maksud agama kita nak lagu tu, tak payahlah. Tidaklah sampai ke wajib. Ni penekanan ni di suatu ketika dulu ada yang mengatakan begitu. Kemudian kebanyakan ulama mengatakan luhumil ibil ini kerana makan daging unta, bukan setuh daging unta. Setuh kulit lain, setuh kulit unta naik atas unta tak batal sembahyang, pasal tidak setuh daging tu, setuh kulit, setuh bulu dia. Kalau sentuh daging, ni daging kalau sudah orang sembelih dah unta tu, daging dia kita sentuh, batal sembahyang. Ada yang maknanya pergi jauh lagi, selangkah lagi, bukan sekadar makan. Sebab dia kata di sini tawaddau minha min luhumil ibil. Dia tidak kata min akli luhumil ibil, tak kata kerana makan. Dia tak kata kerana daging unta. Tak kira daging unta ni lagu mana. Sentuh lah biasa je. Kalau tengok tu takkanlah tengok batal sembahyang, tak boleh sabah tu. Kalau dalam bab bersentuh lelaki dengan perempuan tu, sentuh, bukan makan, sentuh sesuai, sentuh zakar, mim masin zakar,
Al-wudu min masjid zakat. Wudu kerana menyentuh zakat, takkan kerana makan zakat. Nah, kerana menyentuh zakat sudah tentu. Ni pun lagu tu juga min ni juga kata dia. Mana kerana menyentuh pun. Ni puak-puak ni pergi ada ni. Siapa lagu tu? Termasuklah Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim kerah dalam sentuh. Batal. Orang siapa gitu mau. Sebab dia kata tak jelas, dia pegang dengan zahir hadis. Tak jelas. Bila tak jelas, umumlah. Kira hak biasa. Hak biasanya lagu mana? Biasanya sentuh lah. Kalau muta'addi dengan min ini, min seperti hak dalam bab sebelum ni, min tu makna sentuh, bukan makna makan. Pasti ni pun lagu tu boleh pergi juga. Walaupun kita kata daging ni apa saya makan, bahasa makan, walaupun kata gitu, hak tu lebih-lebih lagi kalau sentuh pun mana batal semuanya. Gitu. Ditanya tentang daging kambing, dia kata tak payah berwudu kerananya. Kerananya tu semua tadi lah, kerana makan ke, kerana sentuh ke, dua keadaan. Lepas tu ditanya tentang bersembahyang di kandang unta atau tempat duduk unta. Nabi SAW kata jangan bersembahyang di situ, di tempat tu, kerana unta tu sebahagian dari syaitan, sebahagian dari syaitan. Atau dari syaitan, fa innaha minasyayatin, dari syaitan. Ada orang yang menterjemahkan maknanya dijadikan dari syaitan. Itu tak kena. Sebahagian dari syaitan, ataupun dari jenis syaitan, dari jenis syaitan, dari jenis syaitan. Itu lebih tepat. Orang tanya semaya, apa kita kata apa yang nak pergi semaya kandang itu dah ada masjid. Ni kalau masjid tu suku tu tidak bahas. Ni masalahnya kalau di tempat biasa lah, tak ada masjid, tak ada gapo, di kandang tu boleh ke tidak kita nak semaya? Sebab biasalah orang nak pergi mari dalam kandang tu, dekat-dekat sekitar tu, boleh ke tidak semaya? Nabi SAW tidak benar semaya. Tidak benar semaya. Pasal apa? Dia jauh tu. Sebab itulah dia suruh ambil air semaya, kerana makan daging unta tu. Sebab unta tu kedudukannya dengan semaya ni jauh, tidak sesuai. Tidak sesuai. Sehingga sesuatu yang membawa, yang membolehkan semaya tu jadi batal. Nak semaya pun tak boleh di kandang unta tu, walaupun berlapik pun, walaupun suci pun, ni puak-puak ni hak tadi lah Imam Ahmad ke apa tu kata memang tak boleh. Kalau semaya tak sah. Di kandang unta, cuci pun, lapik pun tak boleh. Dan Nabi SAW kata lagu ni. Sebab itulah kita sudah rakyat dah. Imam Ahmad ini di antara ulama di kalangan empat mazhab adalah paling kuat pegang dengan zahir hadis. Paling kuat. Tak boleh semaya. Kalaupun nak berlapik, kecuali kalau sudah dihapuskan lah kandang itu, lepas tu buat masjid ke apa tu, itu bab lain lah. Tetapi kalau dia tu masih lagi sebagai kandang unta, tak boleh. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak, boleh semaya, boleh semaya, asalkan suci. Yang tak boleh tu, dia kata fa innaha minasyayatin, kerana ia unta tu sebahagian dari syaitan atau dari jenis syaitan. Kalau kita terjemah dijadikan dari syaitan, itu tidak tepat. Tak tepat. Walaupun ada orang yang terjemah lagu tu, tak tepat, tak boleh pergi. Itu sebab dia ni daripada syaitan. Kalau kita nak lari dari syaitan, tak sembahyang lah kalau lagu tu. Kan adalah hadis sebut tu, syaitan mari masuk dalam tubuh kita ketika kita duduk sembahyang, dia kata ingat benda ni. Tu dia masuk, dia jadi sebahagian dari kita, duduk dalam kita bahkan. Lepas tu nak lah ke mana? Apa makna fa innaha minasyayatin? Kerana syaitan itu dijadikan dari syaitan. Kalau syaitan itu dijadikan dari syaitan, unta tu dijadikan dari syaitan, mana syaitan boleh makan pula, keturunan syaitan boleh makan, iaitu unta keturunan syaitan. Tak betul lagu tu. Fa innaha minasyayatin, ini maksudnya
ia dari jenis syaitan. Syaitan ni suka mengganggu. Kot tu. Suka mengganggu. Terutama orang yang semaya. Hak ni pun dia binatang, dia tak tahu gap. Pesen dia, tebeak dia tu suka mengganggu. Dia bukan sebab kambing, tapi ada juga kambing hak jenis packing tu ganggu juga. Saya dok ke dia, kita. Ada juga. Ni kira hak biasa lah, hak biasa, hak kebanyakan. Hak kebanyakannya unta ni dia jenis liar. Boleh jadi dia gigit kita. Kalau dia kekeh pun sakit dah. Ataupun dia langgar kita. Siapa kita boleh rebah pada ketika semaya. Nanti akan datang kita akan jumpa pula bab ni air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan ni, apa hukum air kencingnya? Khilaf pula situ. Ada yang mengatakan tidak najis. Begitu tahi binatang yang boleh dimakan dagingnya tidak najis. Kalau mengikut mazhab demo tu pun kalau mengikut mazhab demo tu ni dalam kandang unta tak boleh. Tak boleh tu bukan sebab najis. Bukan sebab najis. Bagi mereka lah. Sebab kambing boleh tu. Mana tidak sabit najis. Tapi sabit apa? Sabit minas syayatin. Yang ni perangai dia tu supaya syaitan, suka mengganggu. Bila mengganggu, kita tidak ada khusyuk dalam semaya. Tak boleh khusyuk. Sedangkan khusyuk itulah yang dikehendaki dalam semaya. Khusyuk. Bila tidak ada khusyuk, tak sah lah. Itu maksud minas syayatin. Seperti mana syaitan itu suka menggoda seseorang dalam semaya supaya orang itu tidak khusyuk. Ni pun dia buat lagu tu lah juga. Dia buat lagu tu. Kalau dia kecing pun, bagi orang yang mengatakan air kecing dia tidak najis pun, mengganggu juga tu. Mengganggu juga. Apatah lagi kalau mengambil kira hak dia langgar tu, dia tepuh kita tu, dia kekeh kita tu. Apa kalau mengambil kira hak tu? Jadi semua terima hak ni minasyayatin ini, maksudnya gitu. Daripada hadis ini kita boleh faham banyak hadis yang lain. Apa nama ni? Nabi SAW pesankan kepada umat dia, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'in. Apa ni, jagalah perempuan tu baik-baik. Dia kata kerana mereka itu dijadikan dari tulang rusuk. Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Setengah orang dia faham min tu maknanya min ibtidaiyah. Bermula kejadian perempuan tu dari tulang rusuk. Tulang rusuk ada tu sah orang kata gitu. Ada juga yang mengatakan min tu litab'i, yakni perempuan tu sebahagian dari tulang rusuk. Sebahagian dari tulang rusuk. Tak betul lah kalau terjemah lagu tu. Sebab ni min. Tapi kalau kita kata fa innahunna khuliqna min dhila'in, mana dari jenis tu, serupa tu, jenis bengkok. Jenis bengkok ni, kerah ni, kalau kita nak repih, nak betul dia tak boleh betul, patah. Jenis tu. Bukan maknanya dari tulang rusuk. Seperti sini, kalau sini min maknanya kita kata dijadikan dari syaitan, maknanya unta tu dijadikan dari syaitan lah. Tapi setengah ulama dia kata dah, memang jadi daripada syaitan. Dah kata jadi daripada syaitan. Dia pegang zahir lagu tu. Dia pegang zahir. Kalau lagu tu kita boleh katalah ada juga syaitan hak boleh makan. Iaitu keturunan dia ni, unta. Boleh kita kata lagu tu? Tidak makna lagu tu. Min ni banyak min, ada kalanya apa ni, lil jins, min jinsiyah. Min jinsiyah. Mana dari jenis itu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Mana Allah SWT menjadikan dari jenis diri itu, diri hak mula-mula dari jenis Nabi Adam tu. Yang ni orang juga, bini Nabi Adam tu, bukan jin, bukan binatang, bukan benda-benda lain dah. Orang dari jenis tu. Jenis orang. Amin lah. Amin. Bukan makna dijadikan dari tubuh tu, tidak. Tak apalah. Itu perbincangan di tempat lain lah. Fa innaha minasyayatin. Itu sebabnya. Tak kira lah apa-apa pun. Apa-apa disebut di sini minasyayatin, hak kebiasaannya memang tabiat dia. Unta tu jenis mengganggu. Begitu juga benda-benda lain.
Dengan sebab itu bila kita nak sembahyang, kita kena hindari dari perkara-perkara yang boleh mengganggu kita, boleh menyebabkan hilang khusyuk kita. Tak mesti daripada unta, apa-apa saja. Kita kena begitu. Misalnya menyebabkan anak menangis. Anak menangis itu sebab apa nama ni, lampin dia kata, ataupun pampers dia kata tidak dibuat. Jadi bila dia sejuk kata apa-apa ke, gatal kalau ke mana, dia jerit. Moleknya kita buat dulu, biar dia kemah, molek duduk, molek baru semuanya. Kalau terutama kepada perempuan, walaupun lewat sikit semuanya, molek kita kemah dulu, biar boleh kita khusyuk semuanya. Semua tu kena jaga dulu. Tidak kata unta saja, cumanya dia sebut unta ni pasal masyarakat dia tu ada unta. Kalau bagi kita kat bila nak jumpa unta je, tak ada lah hadis ni, tak pakai kalau kita. Sedangkan maksud sebenarnya apa dia? Iaitu kita kena mengelak diri daripada segala perkara yang boleh mengganggu sembahyang kita, menghilangkan khusyuk kita dalam sembahyang. Tak kira apa. Kambing hak disebut tu hak kebanyakan jadi tempat dia tu tidak jenis making. Tapi ada juga jenis kambing jenis sedap. Kalau lagu tu hilang khusyuk juga, tak boleh juga. Tak sah lagu tu. Apatah lagi kalau mengambil kira mazhab orang-orang yang mengatakan najis dia tu, air kencing dia tu, ataupun najis dia tu, tahi dia tu najis, mengambil kira pendapat orang tu lebih-lebih lagi lah. Tak sah sembahyang. Di kandang unta ke, di kandang kambing ke, dah ada tempat lain. Tapi kadang-kadang Nabi SAW dengan sahabat dia ni, dia pasal itu dia sengaja ada tempat lain, dia sengaja apa sembahyang saja nak oyak kau orang boleh, dengan maksud tu nak oyak kau orang boleh. Sebab tu dia tak pergi keluar, dia pergi sembahyang nak oyak kau orang boleh. Sembahyang ni tidak kata satu tempat yang khusus kena cuci betul, tidak, boleh berlaku mana-mana. Tidak susah, tak ada alasan lah nak kata nak cari tempat tu, tidak, tak ada alasan, mana-mana pun boleh. Dia nak cerita begitu. Dan ditanya tentang sembahyang fi marabidil ghanam, Nabi SAW kata sembahyanglah kerana ia membawa, kerana ia yani kambing itu berkat, kambing itu berkat, membawa berkat. Dia tidak mengganggu, dia jenis lembut, gitu. Fa innaha barakah ni membawa keuntungan, membawa kebaikan. Ini merujuk kepada setengah-setengah keadaan, bukan semua keadaan. Bukan semua orang itu mesti pera kambing. Pula seperti kata ayam pokok, jangan kamu maki dia, jangan kamu kata gapok dia. Kamu kena berdoa bila ayam pokok. Sebab apa? Dia nampak malaikat. Jadi kalau lagu tu molek pera ayam dah belakang dah. Jadi malaikat mari semua. Kalau bahaya pokok tu banyak sebab dia kejut pokok juga. Banyak sebab dia. Jadi hadis ni kadang-kadang kita nak faham satu lah benda ni. Dia tidak secara umum begitu. Supaya juga di sini barakah ni berkait dengan masyarakat dia, dalam keadaan dia. Memang pera kambing bagus, tak pera kambing tak rugi. Boleh makan daging mudah, susu pun itu dapat menampung keluarga sendiri. Lepas tu boleh pera, boleh jual kepada orang lain, boleh buat harta lah. Artinya sesuatu yang merupakan punca harta kita kena cari, terutama yang tidak mengganggu kita, ibadat kita. Kita nak sembahyang di kandang dia pun boleh. Lepas tu dia membawa keuntungan, banyak keuntungan kepada kita. Yang seumpama itu boleh. Tak mesti kambing, tak mesti kambing. Ni nak cerita di zaman dia. Kalau sama sekarang ni boleh jadi kambing tidak menguntungkan di setengah-setengah tempat, boleh jadi. Tidak kata secara mutlak ia membawa berkat, membawa untung, membawa tuah kepada kita. Jangan dipercayai begitu. Tidak, masalah tuah-tuah dia tak ada kena mengena dengan ayam bapak putih ke, dengan kambing ke, dengan gapo ke, tak ada kena mengena. Gitulah. Selain dari itu, Nabi SAW dah mengisyaratkan kepada kesan makanan ni kepada kita, kesan makanan kepada kita. Dia ada kaitan juga hidup kita ni. Kalau kita duduk bergelewak, bergaul dengan benda-benda yang jenis lembut, jenis apa, dia memberi kesan.
memberi kesan kepada kita. Tapi kalau makan daging kambing kuat sangat, macam tempat kita ni, kalau orang darah tinggi marah benar, tak boleh tu, tidak membawa berkat lagu tu. Tidak membawa berkat. Membawa berkat ni sebab tu dia kena kaitkan dengan suasana tertentu, keadaan tertentu, bukan semua keadaan. Dia merujuk kepada setengah-setengah perkara, bukan kepada semua perkara, tidak. Dia ada benda-benda tu kesan. Sebab itulah dalam agama ni tidak benar makan benda-benda yang bertaring, benda-benda yang binatang-binatang yang makan mangsa dia tu dengan tekan ke apa. Sebab dia cara ganas, cara lagu tu, zahir dia tu. Dah ada taring ni jenis ganas. Dia nak suruh tak sewi jadi gitulah. Tak sewi jadi gitu. Jadi makanan kita ni dia ada kesan juga dalam membentuk pribadi kita. Isyarat kot tu lah. Babul wudu' min masil lahmin ni wa ghaslihi. Ini Imam Abu Daud buat mari cerita sentuh daging. Imam Abu Daud seperti jumhur ulama juga kata hak tadi dia kata kena ambil air semaya, batal air semaya tu kalau makan, bukan sentuh. Kalau sentuh tak batal air semaya. Basuh tangan pun tak perlu. Imam Abu Daud mari bab ni nak menjelaskan bab yang pertama tadi. Sebab setengah-setengah orang keliru. Dia kata kalau sentuh pun batal air semaya. Kalau sentuh daging unta. Ni sentuh daging, tapi dia tidak sebut daging unta. Sentuh daging unta. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata Abu Daud ini pun dia serupa dengan hak tu juga. Daging unta tak boleh, tak kira lah makan pun tak boleh. Batal air semaya, sentuh pun batal air semaya. Sebab sini dia sebut daging. Lepas tu daging yang dia sebut di sini dalam hadis ni daging kambing, bukannya daging unta. Bukannya daging unta. Tetapi masih tidak jelas lah berkenaan dengan Abu Daud tu sendiri, pendapat dianya lagu mana. Tetapi puak-puak zahiri ni, puak-puak dalam mazhab Ahmad, ramai ulama-ulama dalam mazhab Ahmad ni kata kalau sentuh pun batal air semaya. Kalau daging unta, kalau daging lain tidaklah. Kalau daging lain itu tidak. Min masil lahm an-ni itu maknanya mentah ataupun tak masak, daging yang tak masak. Wa ghasli dan membasuh tangan kerana menyentuh daging tadi. Menyentuh tangan, basuh tangan itu apa hukumnya? Wajib ke kena basuh atau tidak? Hukumnya dapat kita tahu melalui hadis akan datang lah. Dia tak layak hukum, cuma dia macam ada tanda tanya situ. Apa hukumnya sentuh daging? Kalau kita mengambil kira Abu Daud ni serupa dengan jumhur ulama, maknanya sentuh daging sama ada daging unta atau daging-daging lain termasuk sini. Kalau kita katakan Abu Daud ni sependapat dengan orang yang mengatakan sentuh daging unta saja hak batal air semaya, sentuh daging lain tidak, ini tujuan dia mari hadis ni pun boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Sebab pengarang-pengarang ni kitab-kitab hadis ni dia dalam bentuk lagu tu sama. Cuma orang lain yang cuba mentafsirkan maksud dia. Tak jelas lah. Lepas tu marilah hadis ini. Imam Abu Daud ambil daripada 3 orang tu guru dia, Muhammad bin Ala, Ayyub bin Muhammad dan Amr bin Uthman. 3 orang. Makna dia, riwayat mereka itu sama. Lepas tu kesemua mereka kata haddatsana Marwan bin Muawiyah. Marwan bin Muawiyah kata akhbarana Hilal bin Maimun al-Juhani an Atha bin Yazid al-Laythi. Hilal berkata, ini Hilal, akhbarana Hilal bin Maimun. Hilal berkata, aku tak ada tahu Atha ni kecuali dia mengambil dari Abu Sa'id. Kalau dia ambil hadis daripada Abu Sa'id lalu. Jadi kira-kiranya ni Abu Sa'id lah cerita. Ayyub dan Amar kata urahu, aku rasa. Kedua-dua mereka ni aku rasa dari Abu Sa'id Atha ni ambil. Makna tidak pasti. Yang pertama tadi aku tidak tahu kecuali dia ni mengambil dari Abi Sa'id, itu pun tidak pasti juga tu. Tetapi lebih kemas sikit.
Berbanding hak yang kedua ni, aku rasa dia ambil dari Abu Sa'id. Yang pertama, aku tidak tahu dia ni kecuali mengambil dari Abu Sa'id. Kalau cerita-cerita hak dulu, cerita Nabi-Nabi, cerita Nabi tu, ni cerita Nabi lah, Rasulullah. Apa dia ambil daripada siapa? Dia ambil dari Abu Sa'id, kata dia. Ke mana-mana pun tidak berapa kemah lah, tidak berapa kemah. Bukan lafaz yakin berlaku, bukan lafaz jazam. Ceritanya begini, dari Abu Sa'id, bahawa Nabi SAW lalu dekat satu orang budak duduk lapah kambing, syat itu kambing ataupun biri. Rasulullah SAW kata kepada dia, siapa dia budak tu? Dalam riwayat Tabarani disebutkan iaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW pun kata, lalu situ, lalulah kita kata, bahasa kata, lari situ, beralih. Macam ni aku nak tunjuk kamu lagu mana caranya. Dia pun masuk tangan, masuk dalam, masuk tangan sampai dekat ketiak. Maknanya dia itulah tekan. Itu cara lah apa lagu kamu buat tu lambat sesoalahnya. Begitulah dia nak ajar cara. Lepas tu terus pergi semaya. Terus pergi semaya. Jadi tu iman pada dan tidak ambil air semaya. Tak ambil air semaya. Walam yatawadda. Amar dalam hadisnya kata dia tidak menyentuh air. Air semaya pun tidak, basuh pun tidak. Basuh pun tidak. Pakai pergi semaya gitu. Pakai pergi semaya. Lepas tu dia kata Amar ni dalam riwayat dia ni, dia kata an Hilal bin Maimun. Tadi kata akhbarana Hilal bin Maimun. Dalam riwayat Amar, Marwan bin Muawiyah kata an Hilal bin Maimun. Nah, yang ni riwayat secara an-anah. Imam Abu Daud nak cerita beza tu. Hak dua orang lagi tu dengan Amar. Hak dua orang lagi kata akhbarana. Yang ni Marwan bin Muawiyah tu kata akhbarana. Yang ni riwayat secara ikhbar, orang panggil tinggi kedudukannya. Tapi hak riwayat Ammar bin Uthman itu dengan an Hilal bin Maimun. Riwayat secara an-anah ada kemungkinan terputus riwayat itu. Lepas tu Imam Abu Daud dia kata Ar-Ramli, dua perkara. Yang pertama demo tu hak dua orang lagi tu, Muhammad bin Ala dan Ayyub kata Hilal bin Maimun Al-Juhani. Hak ni pula Ammar kata Hilal bin Maimun Ar-Ramli. Itu beza. Dalam riwayat Ammar dengan answer, lepas tu Ar-Ramli nisbah dia, bukan Al-Juhani. Beza dengan dua orang perawi lagi. Abu Daud berkata hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyad dan Abu Muawiyah dari Hilal dari Atha dari Nabi SAW secara mursal. Secara mursal dari Atha dari Nabi SAW. Mereka tidak menyebutkan, yakni Abdul Wahid dan Abu Muawiyah yang mengambil dari Hilal ini tidak menyebutkan Aba Sa'id. Dalam setengah-setengah nuskhah walam lam yadhkura, ada alif selepas ra, bukan lam yadhkur. Itu lebih tepat. Sebab apa? Dua orang ni, yakni Abdul Wahid dan Abu Muawiyah, kedua-dua ni sebutkan riwayat ini secara mursal, yakni dengan tidak menyebutkan siapa namanya perawi sahabat tu. Abu Sa'id ke siapa? Tak ada sebut Abu Sa'id. Tak ada sebut. Yang ni riwayat mursal. Tetapi bagi orang yang mengatakan riwayat mursal itu boleh dijadikan hujah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hadis ini menunjukkan hak riwayat ini Ammar ini, tafsiran dia ni, tafsiran ini maklum lam yatawadda. Yatawadda di mana tidak berwudu, kadang-kadang dengan makna wudu lughawi. Wudu lughawi itu makna basuh saja, bukan semestinya ambil air semaya. Mana dia tak basuh pun tangan dia tu, itu makna lam yatawadda. Hadis ini menunjukkan bahawa menyentuh daging binatang yang disembelih tidak membatalkan air sembahyang. Tak batal air sembahyang. Itu tujuannya Abu Daud nak bagi. Tak kira lah sama ada kambing ke, lembu ke, ataupun unta ke, mengikut jumhur ulama. Tapi mengikut beza tadi pendapat tu, kalau unta tu adalah khilaf. Dan wuduk tu
Tidak semestinya kalau dalam hadis disebutkan wudu maknanya air semayah kita maklum tu, tidak. Ada kalanya wudu tu dengan makna basuh, komo gitu, dia basuh. Sebab apa Nabi SAW tak basuh tangan dia tu? Nak tunjuklah bahawa tak apa, tidak najis. Mana darah binatang yang telah disembelih tu, kalau ada sikit sebanyak darah dia nyada tu, darah tak apa, tidak najis. Apatah lagi kita nak kata membatalkan air semaya, tak apa. Lepas tu bau dia, bau hamih dia ke apa ke, sikit sebanyak tu tak apa. Itu maksud Nabi SAW buat sendiri. Kalau orang kita terlalu cermat sangat ni dah, tak sih lagu tu. Apa jadi tu email lagu tu tak? Ya, tak sih. Tapi benda ni ada dalam riwayat, ada dalam hadis. Perbuatan Nabi SAW. Kalau kita nak kata Nabi SAW itu dia khusus untuk dia, khusus untuk dia itulah hak biasanya Nabi SAW dia jaga benar. Orang lain tak wajib, dia jadi wajib. Gosok gigi itu tidak wajib, dia jadi wajib. Kepada dia tu, kalau alah kecuci tu ni tak kena kira, kalau basuh lebih baik lagi, tidak bau, tidak. Ada kalanya apa ni, bagi Nabi begitu juga bagi seseorang ulama, ada kalanya buat sesuatu yang buat sesuatu yang mungkin orang berasa pelik ataupun tidak suka lah, tak sedap lah nampak, itu lebih perlu. Sebab apa? Nak cerita hukum, nak cerita hukum. Suka juga sini nak cerita hukum. Hak tu lebih kuat lagi daripada hak jaga kebersihan tu. Walaupun Nabi SAW jaga sangat kebersihan, tapi sini tidak. Sebab apa? Sebab dia nak menyatakan boleh lah, tidak najis. Bagi orang-orang yang mengatakan darah ke apa, najis ke apa ke, susah sikit lah. Situ. Lepas tu dia takwil lah hadis ini. Takwil lah ke mana? Hadis ini hadis mursal, tidak jelas. Hak tadi tu, hak tadi kata tu, urau, aku berasa, aku tidak mengetahui dia ni kecuali mengambil dari Abu Sa'id. Tu ya, kalau ada mana tidak dengan lafaz yakin. Hak dua orang lagi ni anak murid Hilal ni, Abdul Wahid dan Abu Muawiyah ni, pula meriwayatkan secara mursal terus. Dia kata gitu. Babun fi tarkil wudu min masil maitah. Ini bab tidak berwudu, tidak perlu berwudu kerana menyentuh bangkai, kerana menyentuh min masil maitah, kerana menyentuh bangkai. Hak saat ni dia cerita, tengok tertib dia tu halus. Orang sampai dulu tulis kitab. Hak saat ni hak sembelih, hak sembelih. Hak sembelih tu siapa dia? Kira-kiranya Muaz lah, budak. Maknanya budak kecil boleh sembelih dia. Mengikut kebanyakan ulamanya mengatakan boleh. Sembelihan dia tu tak apa, boleh dimakan. Budak pun, asalkan dia mumayyiz. Tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad kata sih. Dia kata dia kena balik. Budak ni. Kalau tidak balik tak boleh. Tadi maknanya hak sudah disembelih. Lepas tu baru dia lapar. Kalau lah bangkai nak lapar hak ke dia, kita kata. Tu tak apalah, hak tu hak disembelih, kira-kiranya halal lah makan. Kalau bangkai bagaimana? Kalau sentuh batal ke tidak air semaya? Dia nak cerita ni pun tak batal air semaya, tak payah berwudu, tak payah berwudu, tak payah basuh tangan pun. Kalau basuh tu lebih baik, itu halal waktu tu. Apa lagi nak kata batal air semaya? Tidak. Tidak. Al-Fatih Imam Abu Daud marilah hadis ni, riwayat daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW lalu dekat satu pekan. Dia masuk ke pekan itu dari salah satu kawasan Aliyah. Yang di kawasan Aliyah ni mana kawasan sebelah timur Madinah. Dia mari daripada sebelah timur Madinah masuk ke pekan. Orang pula ada sebelah kiri kanan dia tu ada. Dia pun lalu dekat seekor kambing, anak kambing yang umur dia 6 bulan ataupun 7 bulan. Itu maknanya jadi. Yang mana tidak berapa sempurna lah anak kambing. Telinga dia ni jenis berjerepek, tidak kata apa ni, suku dengan daging sebelah telinga ni berjerepek.
Itu makna asak. Satu lagi makna dia, kambing tu telinga dia kecil, tidak seperti kambing lain. Asak. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, kambing itu telinga dia ni putus. Telinga dia putus. Tapi berkait dengan telinga lah berlaku ke mana-mana pun. Kekurangan itu berada pada telinga. Yang mana kalau nak kurban kat, tak boleh lah kita kata kurang lagu tu. Tak boleh. Mati dah. Nabi SAW pun pegang dengan di telinga ni. Ni kalau kata putus telinga tu putus langsung, tak kena juga. Mungkin putus sekarang. Boleh pegang lagi. Atau sebelah telinga dia kau putus, sebelah lagi tu tak putus. Kalau kata telinga dia kecil, boleh ada juga dia pegang telinga. Lepas tu dia kata, siapa kau suka, boleh ke dia ni kami. Jadi hak dia. Siapa tu? Wasaqal hadis. Lepas tu dia kemukakan hadis seterusnya. Mana hadis ni panjang, Imam Abu Daud naknya sekat tu. Padan dah sekat tu. Kalau nak kira hadis ni dengan panjang lagi, lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Tapi dia tak mari, dia nak cerita Nabi SAW pegang. Lepas tu bangkai kata tu, Nabi SAW ni orang bersih, orang cuci, jaga benar kebersihan dia. Kalau kita baca hadis ni dengan seterusnya, iaitu dalam Muslim begini bunyinya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ayyukum yuhibbu an hadha lahu bidirhamin. Gitu. Siapa di antara kamu suka dia boleh beli kambing ini dengan harga 1 dirham. Siapa dia nak 1 dirham? Sahabat-sahabat kata, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kita tak suka berapa sen pun kita tak sen. Kita kata lah, berapa sen pun, sesen pun tak sen lagu tu. Pak kita nak harga dia. Dia kata, qala tuhibbuna annahu lakum. Qalu wallah. Kamu nak kah? Ni mana jadi hak kamu? Sahabat-sahabat kata, wallah law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mait. Demi Allah, kata dia, kalau dia hidup pun ada cacat tu, kata dia kambing ni. Apatah lagi kalau dia ni sudah jadi bangkai. Kalau dia hidup pun telinga dia tu cacat kan? Apatah lagi dia sudah jadi bangkai. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah. Dari kambing ini hina di sisi kamu. Lebih hina, lebih murah, lebih tidak berharga lagi dunia ini di sisi Allah dari kambing ini di sisi kamu. Kamu bahasa tidak berharga. Di sisi Allah dunia ni setara tu. Walaupun apa kemah, walaupun apa taman bunga, walaupun apa bangunan comel-comel, pakaian comel-comel, makanan sedap-sedap, hakikatnya yang ni jika dibanding dengan syurga, jika dibanding dengan syurga. Intaha. Hadis ini menunjukkan bahawa menyentuh bangkai ni tidak membatalkan wudu. Begitu juga menyentuh bangkai itu najis. Begitu juga menyentuh najis yang lain, tahi ayam ataupun apa-apalah yang najis, dengan kita menyentuhnya, air kencing ke, tahi ke, tidak batal lah ismaya. Tidak batal lah ismaya. Soal kita merasa tak sedap tu, soal air kita jadi nak basuh tu, itu soal lain. Nak kira batal ismaya ni, tidak batal ismaya. Itulah hadis berkenaan dengan hal ni. Dia pergi selangkah lagi, iaitu bangkai. Kalau bangkai lagu mana? Termasuklah bangkai ni, kalau bukan kulit dia, daging dia lagu tu juga, seperti tu. Dari segi ni bak ais maya ni, bak ais maya tidak batal ais maya kerana menyentuhnya. Tak kira lah sentuh tu daging dia ke gapo ke, tak kira.